Selamat pagi dan salam Sarawak Lestari. Bertemu kita di dalam rancangan Bicara Sarawak Lestari yang memaparkan ceramah mengenai Sustainable Development Goals ataupun SDG. Sustainable Development Goals atau Matlamat Pembangunan Mampan adalah koleksi 17 matlamat global yang ditetapkan oleh Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015. Matlamatnya adalah luas dan saling bergantung, namun masing-masing mempunyai senarai sasaran yang berasingan untuk dicapai. SDG meliputi isu pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, kelaparan, kesihatan, pendidikan, pemanasan global, kesetaraan gender, air, sanitasi, tenaga, urbanisasi, alam sekitar dan keadilan sosial. Untuk bicara Sarawak Lestari pada kali ini, kami menjemput Cik Anastasia Sulastri Saleh, penolong pengarah unit MIRI dari Jabatan Pembetungan Sarawak dengan ceramah beliau yang bertajuk Perkhidmatan Pembetungan di Sarawak, Dahulu, Kini dan Masa Depan. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada for the briefing introduction lah. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan pada semua yang bersama-sama kita pada hari ini untuk mendengar perkongsian mengenai sewerage services in Sarawak, past, present and future, ataupun dalam bahasa Melayunya, perkhidmatan pembentungan di Sarawak, dulu, kini dan pada masa hadapan lah. Jadi saya berharap para hadirin yang bersama kita pada pagi ini sihat walafiat dan dilindungi daripada penyakit yang berbahaya di luar sana lah. Jadi first of all, I would like to thank Pustaka Negeri Sarawak for inviting me to share the knowledge ataupun sedikit information untuk kegunaan di luar sana lah. Jadi saya Anastasia Sulastri binti Saleh daripada Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sarawak, merupakan Assistant Director untuk MIRI Unit. Jadi Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sarawak adalah sebuah jabatan di bawah Kerajaan Negeri Sarawak yang di-set up pada tahun 2008 lah. Jadi sesi pada pagi ini juga saya akan menggunakan mixed language dalam slide yang saya sediakan dalam bahasa Inggeris, tapi dalam English, tapi saya akan buat explanation dalam bahasa Melayu lah supaya mesej yang saya sampaikan sampai ke segenap lapisan masyarakat. Okey. Sebelum bermula, bila kita mendengar perkataan pembentungan, rasanya masih ramai yang tertanya-tanya lah, apakah perkhidmatan pembentungan, apa yang diperoleh oleh sidak pembentungan tu, apa peranan Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sarawak dan bagaimana peranan Jabatan Pembentungan atau perkhidmatan pembentungan tu dalam membantu kita dalam mencapai matlamat pembangunan lestari atau Sustainable Development Goal. Okey. Next, kita lihat konten perkongsian kita, iaitu pertama sekali kita akan melihat apakah sewerage services, kemudian kita lihat apakah use water cycle. Dalam use water cycle tu kita akan lihat di manakah tempat perkhidmatan pembentungan dan seterusnya apakah peranan perkhidmatan pembentungan di dalam mencapai Sustainable Development Goal lah. Okey. Kemudian saya akan bawa hadirin untuk melihat apakah kemudahan pembentungan di masa dahulu dan seterusnya kita akan lihat perkembangan infrastruktur pembentungan tu pada masa kini. Untuk kita lihat sudah berapa jauhkah kita bergerak dalam menyediakan perkhidmatan dan membangunkan perkhidmatan pembentungan yang lebih baik dan sempurna di Sarawak. Dan akhir sekali, kita akan lihat apa pula perancangan masa depan, future challenge dan seterusnya adalah summary lah. Okay? Baiklah, sebagai introduction, kita lihat apakah jenis-jenis utility yang ada kita gunakan pada hari sekarang lah. Antara utility yang biasa kita guna adalah water supply, electricity dan juga telecommunication. So water supply dan electricity adalah dua utility yang diperlukan dalam kemudahan sebagai kemudahan asas kita seharian kita lah. Tapi nowadays bila bercakap mengenai telecommunication,
ianya telah sepenting water supply dan electricity jugalah. Tambah-tambah lagi dengan keadaan pandemik nowadays, kita memang banyak menggunakan internet untuk bekerja dari rumah, untuk PDPR. Memang we rely so much on internet lah. Hari tu even our course today pun kita buat dalam bentuk virtual. Okay? Namun sebenarnya selain daripada ketiga-tiga utility yang kita ada di sini, sebenarnya kita ada juga satu lagi perkhidmatan yang kita selalu lupakan atau kita si tahu kewujudannya. Walaupun ada di kalangan kita, memang kita menggunakan perkhidmatan tu lah yang kita namakan sebagai perkhidmatan pembentongan. Okay? Jadi apakah perkhidmatan pembentongan tu? Untuk memahami dengan lebih baik, saya akan terangkan melalui kitaran air selepas digunakan tu lah. Di dalam use water cycle tu kita akan lihat di manakah perkhidmatan pembentongan lah. Jadi bermula dengan evaporation, condensation dan precipitation, iaitu air hujan turun ke dalam sungai kita dan ke waterways kita, dan air ini akan dikumpul oleh pihak Jabatan Bekalan Air lah untuk dirawat dan seterusnya yang akan diagihkan untuk kegunaan orang ramai. Setelah digunakan, praktis yang kita gunakan memang kinetok memang kita akan buang air ke persekitaran kita lah, ke dalam parit dan seterusnya ke sungai-sungai kita lah. Jadi ada satu organisasi yang telah diwujudkan untuk bertanggungjawab dalam mengumpul dan seterusnya merawat use water cycle tu sebelumnya dapat dilepaskan ke sungai atau receiving water kita, iaitu Jabatan Perkhidmatan Pembentongan. Di jabatan ini kita bertanggungjawab menyediakan infrastruktur pembentongan yang sempurna dan menyelia operasi loji-loji pembentongan. So rawatan air selepas digunakan ini penting sebenarnya bagi melindungi pencemaran daripada air kumbahan, kerana water is life. Kehidupan kita seharian memang memerlukan air. Umum mengetahui air digunakan untuk kita minum, air digunakan untuk kita mencuci pakaian, untuk kita masak. Malah badan kita manusia mengandungi lebih 60% adalah air lah. Okay? Dan penerangan mengenai kitaran air ini juga telah disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun. And we send down from the sky rain in due measure, and we gave it lodging in earth, and very light we are able to take it away. So, and very light we are able to take away maksudnya peringatan kepada kita bahawa kita harus menjaga nikmat yang telah diberikan tu lah. We don't take it for granted. Okay. So seterusnya kita lihat apakah pula source atau terlepas indah. Okey, seterusnya kita lihat apakah sos air kumbahan dari rumah kita, iaitu air yang bermula daripada kita pun toilet, bilik mandi, sinki, lepas kita mandi atau cuci pakaian, dan semua air kumbahannya akan diuruskan dengan betul, dikumpul di dalam sistem rawatan pembentong dan dirawat toloklah sebelumnya dapat dilepaskan ke environment. Dan air kumbahan ini sendiri kita ada dua kategori, iaitu black water dan grey water lah. Black water adalah air kumbahan daripada toilet kita, manakala air grey water adalah air yang generate daripada kita pun aktiviti mandi, mencuci baju dan laundry dan aktiviti memasak lain lah. Dan selalunya grey water ini kita buang terus ke parit tepi rumah lah, perimeter drain kita tanpa rawatan khusus. Okay, now next kita lihat apakah jenis-jenis sistem pembentongan yang rawatan pembentongan yang kita ada lah, model sistem pembentongan yang kita ada. Jadi, sistem yang pertama adalah on-site treatment system. Sistem tu yang menggunakan septic tank, di mana hanya black water sahaja yang kita rawat lah. Manakala grey waternya tadi yang daripada aktiviti mandi, memasak memang dilepas terus ke sungai tanpa rawatan khusus. Jadi untuk sistem ini kita memerlukan penyelenggaraan berkala di mana kita perlu menyedut solid atau enap cemar yang berkumpul di dalam tank. Jadi kita memerlukan discharging tanker yang akan datang mengikut masa yang ditentukan dan akan menghantar enap cemar ke septic sludge treatment plant. So septic sludge treatment plant tu adalah loji yang digunakan untuk merawat khusus untuk daripada septic tank lah. Okay, yang kedua kita lihat centralized sewage system atau sistem pembentongan berpusat. Sistem ini menyambung semua property daripada rumah, daripada commercial area, daripada officesnya terus ke loji rawatan kumbahan melalui pipe pembentong atau sewer. Jadi itu adalah sistem yang lebih moden
yang dapat merawat air dengan lebih baik sekiranya penyelenggaraan di loji yang dilakukan dengan baiklah. Okey. Dan untuk sistem tu juga yang akan mengumpul kedua kategori air tadilah, black water and grey water ya. Dirawat sebelumnya dilepaskan ke sungai. Okey. Seterusnya kita menyentuh sedikit berkenaan dengan sustainable development goal. Terdapat 17 goal yang telah ditetapkan dalam PBB lah pada tahun 2016 dan run through 2030. Jadi SDG itu yang meliputi pembangunan ekonomi, sosial termasuk kemiskinan, kelaparan, pendidikan, pemanasan global, air, sanitasi dan lain-lain lagi lah. Jadi di antara 17 IGET goal tu, goal yang ke-6 iaitu clean water and sanitation berkait dengan kita punya komitmen dalam menyediakan bekalan air dan pembentungan serta kebersihan lah untuk kesihatan awam dan pemeliharaan alam sekitar dan sumber air kita. Okay, next adalah untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan goal number 6. Goal number 6 tu ada 6 IGET target. Ada 6A, 6B, so that's why ada 8 IGET lah. Untuk senang memahami, kita cuma lihat pada gambar yang di dalam slide lah, gambar sebelah kiri. Okay, untuk goal number 6, we must provide everyone with hygiene education atau pendidikan kebersihan untuk mengelakkan penyakit yang diingini lah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan masa pandemik now, kita harus menjaga penjagaan diri lah, kebersihan diri. Dan seterusnya kita harus menyediakan clean and safe water untuk kegunaan harian orang ramai. Jadi macam ni kita nak memastikan perkhidmatan yang air yang selamat dan bersih adalah dengan memastikan yang air kita kita ada membuat monitored water quality di mana air yang dirawat akan dicek, akan kita semak dulu sama ada yang melepasi standard yang telah ditetapkanlah sebelumnya didistribute kepada orang ramai. Okay, seterusnya untuk good sanitation, kita menyediakan good sanitation di mana air kumbahan kita akan dikumpul dan dirawat. Tapi untuk goal number 6-nya bukan setakat kumpul dan rawat, tetapi kita kena fikirkan cara on how to recycle and reuse air yang telah kita rawat lah, tapi bukan untuk kegunaan portable lah. Dan yang terakhir adalah untuk menyediakan lebih banyak public awareness di kalangan local communities untuk kita improve water management supaya kesedaran untuk menjaga sumber air itu datang bukan dari setakat daripada kerajaan saja, tapi daripada seluruh semua pihak lah, daripada local communities, daripada diri kita sendiri. Okay? Jadi perkongsian kita pada pagi ini, kita akan menjurus kepada perkembangan perkhidmatan dan infrastruktur pembentungan daripada masa dahulu. Kita akan lihat progress dan seterusnya kita akan lihat apakah planning atau perancangan masa depan kita untuk kita contribute ke arah menyumbang ke pencapaian goal yang telah ditetapkan dalam pembangunan mapan. Okey. Saya harap hadirin masih dapat faham apa yang saya kongsikan setakat tu lah sebelum kita move to the next section iaitu PAS. Okey, di dalam PAS tu saya ingin mengajak hadirin untuk kembali ke masa dulu lah. Masa dahulu, saya suka untuk berkongsi gambar-gambar pada masa dahulu tu kerana dengan mengetahui sejarah perkhidmatan pembentungan di Sarawak, kita akan lebih rasa appreciate dan rasa beruntung dengan apa yang kita ada pada hari itu lah. Okay, next. Ini adalah perkhidmatan night soil service at All Bazaar Kuching where bucket latrines were used in 1950s. So itu adalah perkhidmatan yang disediakan pada sekitar tahun 1950 lah. Mungkin orang tua kita di rumah ataupun parents kita taknya tahulah jenis perkhidmatan tu. Honestly, saya sendiri pun baru tahu berkaitan dengan perkhidmatan ini setelah saya join this department lah. Jadi gambar ini kita dapatkan daripada galeri Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Mereka masih menyimpan gambar ini lah. Okay, kita kembali kepada gambar tu. Fokus kita kepada uncle ya yang membawa bucket latrine atau something like a baldi macam ni lah. Yang akan angkat dalam baldi ya, yang ngembak air kumbahan yang dikumpul daripada rumah atau kediaman orang lah. Mungkin itu adalah awal pagi. Jadi this is the basic service yang kita sediakan pada masa tersebut.
Mungkin kerana mereka sedar sekiranya air kumbahan tidak di manage dengan betul, mungkin akan menyebabkan sekitar kawasan rumah setidaknya berbau, atau mungkin air kumbahannya tadi Danya tahu akan menyebabkan penyakit yang berbahaya sekiranya tidak diuruskan dengan betul lah, macam kolera dan lain-lain penyakit yang ada lah. Okay. Next adalah untuk hanging toilet, which is commonly found at riverbank settlement di Sarawak. Okay, selalunya hanging toilet macam tu, air kumbahannya memang akan terus masuk ke dalam sungai lah tanpa apa-apa rawatan. Jadi sekiranya tanpa apa-apa rawatan, tentulah pencemaran sungainya berlaku nak, kerana semua air kita dikira daripada your toilet, air daripada air kita mandi, air daripada lepas kita masak, mencuci pinggan mangkuk, semua minyak, semua masuk dalam sungai. Okay. Next adalah septic tank. I think septic tank tu kebanyakan daripada kita tahu berkenaan dengan sistem tu lah. Mungkin ada yang tahu, tapi lepas tok mungkin kita boleh pergi ke belakang rumah kita. Kita cek ada septic tank di belakang rumah kita. Jadi tapi yang kita akan anggap hanya penutup manhole lah. Kerana kita pun septic tank hanya diletakkan di underground lah. Septic tank tu hanya collect black water, iaitu air yang kita flush daripada toilet kita aja. The moment kita flush, air akan dialirkan ke dalam septic tank, and then septic tank tu ada simple treatment di dalamnya, dan hanya air yang bersih saja akan keluar lah daripada pipe tu, akan keluar ke environment kita. Okay. Dan kita nanggap daripada gambar di sebelah ada 2 EG arrow. Yang tu adalah untuk kita punya, di bawah adalah untuk kita punya effluent daripada septic tank, di atas adalah untuk grey water. So grey water tu daripada aktiviti mandi, daripada aktiviti mencuci, semua pergi ke pipe yang di atas. Jadi pipe tu air tu dirawat, terus ada further treatment terus ke environment kita. Sampai lepas tu kami minta mun ada masa kita lihat macam ni keadaan parit di belakang rumah kita. Adakah bersih? Macam ni color airnya? Hitamkah? Greykah? Atau bersih? And then ada berbau. Dan tanya balik dengan diri kita sendiri, adakah kita part of the system yang menyumbang ke arah pencemaran air daripada air kumbahan tu lah. Jadi ia adalah persoalan yang saya mau hadirin fikirkan dan jawab sendiri selepas kita nanggap keadaan sekeliling kita. Seterusnya kita fikir balik, macam ni kita mau jadi part of the system yang melindungi ekosistem kita dan alam sekitar kita tu lah. Okay. Okey, berkaitan dengan septic tank tadi, kita sebenarnya septic tank kita tu memerlukan penyelenggaraan untuknya berfungsi dengan baik dan efisien. Simple sistem yang ada dalam septic tank akan mengumpulkan sludge atau enap cemar dalam septic tank kita lah. Septic tank yang baru diselenggara akan mempunyai kandungan enap cemar yang sedikit. Jadi yang bersih saja yang akan keluar daripada kita pun pipe laku dalam septic tank. What happens in your septic tank? Sebenarnya septic tank tu pun memerlukan penyelenggaraan berkala supaya dapat berfungsi dengan baik dan efisien. Septic tank yang baru diselenggara akan mempunyai kandungan sludge yang dibenarkanlah supaya air yang bersih saja akan keluar ke dalam parit kita tadilah. Tetapi sekiranya septic tank kita diselenggara dengan baik, apa yang akan terjadi? Okey, so enap cemar atau solidnya akan berkumpul dalam tangki kita sampai ke satu level di mana bukan saja air bersih saja yang keluar, tapi enap cemar pun akan keluar sekali ke dalam parit kita. Bila enap cemar tu keluar bersama, maka bertambahlah lagi pollution loading ke dalam parit kita lah. Jadi untuk mengelaknya, kita perlukan enap cemar tu disedut dan dihantar ke septic sludge timah tadi supaya mengembalikan kecekapan rawatan septic tank. Perkhidmatan pengosongan septic tank tu adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan. Jadi sekiranya septic tank tuan-puan penuh atau overflow kah, bolehlah dirujuk kepada pihak berkuasa tempatan di kawasan tuan-puan lah. Macam di Miri, kita boleh kontak Majlis Bandaraya Miri, MCC, atau macam di Kuching, boleh kontak sama ada MPP, DBKU atau MBKS, bergantung kepada kawasan kediaman tuan-puan lah. Okay. Dan seterusnya kita akan lihat lagi apakah centralized facilities di major town di Sarawak.
Sebenarnya kita di Sarawak tu kita ada perkhidmatan pembentungan berpusat tu sejak seawal 1970 gitulah. So antaranya kita ada di Rajang Park Sewage Treatment Plant, Sibu. Back in 1970s kita dah ada centralized system tu. And then in 1980s kita ada banyak di Bintulu lah. One of it is Desa Damai Oxidation Pond, Kebenak Raya Oxidation Pond, Park City Oxidation Pond, dan in 1990s kita ada Taman Jasmine Extended Aeration Plant. Kita dah beralih ke mechanized plant dah lah. And then kita ada Kidurong Treatment Plant also in 1990s. Dan Bintulu adalah satu-satunya bandar di Sarawak yang banyak menggunakan sistem pembentungan tu lah. Dan pada tahun 1990 kita juga ada sistem pembentungan berpusat di Tanjung Manis Mukah. Dan akhir sekali pada tahun 2001 kita mempunyai sebuah sistem fasiliti atau septic sludge treatment plant pertama kita yang untuk serve kawasan di BKU, MBKS dan MPP di Kuching lah. So kita tunggah this plant as Matang septic sludge treatment plant. Dan plant tu dibina untuk membolehkan atau enable kita untuk membuat schedule disludging of package septic tank and package plant untuk kita mengimprove-nya pun treatment efficiency tak lah. And then pada tahun 1998 juga local authority compulsory disludging of septic tank bylaw was enacted in 1998 lah. Bylaw tu digunakan untuk yang menetapkan frekuensi berapa banyak atau berapa kali sepatutnya septic tank tu dikosongkan atau di clear lah. Untuk contoh macam perumahan, kawasan perumahan residential kita perlu kosongkan sekali dalam masa 4 tahun. Macam untuk sekolah or government officers kita perlu kosongkan package plan setidaknya dalam masa sekali setahun, dan macam hotel lagi kita perlu kosongkan dalam masa 6 bulan lah, setiap 6 bulan sekali. Ada lagi kategori lain juga lah. Okay, that is the past. Perkhidmatan yang kita sediakan pada mulanya mungkin untuk menjaga persekitaran yang bersih dan selamat. Dan seterusnya pada tahun 1970 dan seterusnya mungkin usaha kita adalah untuk membendung pencemaran sungai dan juga melindungi kita pun sumber air daripada pencemaran daripada air kumbahan tu lah. Okay, now we move to next untuk present development of sewerage infrastructure. Okay, mula-mula kita lihat apakah current sewerage infrastructure yang kita ada kini tu. So nowadays kita masih depend almost entirely on individual septic tanks dan commercial complexes, major institution and high-rise building provided with imhoff tanks and small package plant. So tu sebagai contoh macam hotels, they have their own treatment plant. Plant yang kecil di dalam hotel lah. And then macam sekolah pun kita ada loji kita sendirilah. And then the grey water, oil and grease are not collected and treated. So kita biarkan atau kita lepaskan grey water tu terus ke sungai, ke parit lah, perimeter drain kita. And somewhere ada setengah kawasan masih black water and grey waternya kita discharge directly into waterways lah, tanpa dikumpul, tanpa dirawat, terus je ke environment kita. Okay, next kita lihat sewerage inventory as at 31st December 2019. Okay, inventory tu yang menunjukkan jenis-jenis rawatan yang kita ada dan jumlah jenis-jenis rawatannya lah. Daripada data tu yang di-provide oleh 26 local authority di Sarawak, kita kumpulkan setiap tahun, kita nak langgar sejauh ni kita dah bergerak. Dan jelas masih menunjukkan yang kita masih lagi banyak menggunakan septic tank, iaitu pada 86% lah di seluruh negeri Sarawak. Okay? Dan sistem pembentungan berpusat hanya 13% saja yang menggunakan sistem tu. Okay? Next, kita lihat lagi di mana Sarawak di dalam Malaysia. Kita bandingkan Sarawak dengan dalam Malaysia. Data 2013 menunjukkan yang kita berada di kedudukan nombor 2 terbawah. Actually Sabah, kita berada nombor 2 terbawah pun kerana apa? Kerana Sabah saya ada data. Dan bila data Sabah ada, kita sih tahu sama ada kita yang terbawah ataupun Sabah yang terbawah. Jadi daripada tu kita nunjuk kita berbanding negeri lain pembentungan bersambung kita hanya 11.8%, di mana tu is about 50% lower than national average lah, which is 63%.
Jadi sehubungan daripada itu, daripada data tu kita dapat anggar sejauh mana kita berada dan sejauh mana kita perlu bergerak. Banyak ni yang kita perlu lakukan untuk kita on a par with other states in Malaysia dalam usaha kita untuk melindungi sumber air kita lah dan memberi lebih keselesaan kepada orang ramai dari segi infrastruktur pembentungan. Okey. Seterusnya kita beralih kepada loji-loji perkumbahan di bawah seliaan Jabatan Perkhidmatan Pembentungan yang telah siap dan sedang beroperasi ya. Di dalam section ini juga saya akan berkongsi dengan ringkas apa yang dipolah oleh kami orang di dalam loji tu, apa hasil yang kita dapatkan daripada rawatan tu lah. Okey. Jadi pertama sekali sistem kumbahan berpusat pakej 1 Kuching. Sistem tu yang mula dibina pada tahun 2008 dan siap pada tahun 2015 lah. Mengambil lebih kurang dalam masa 7 tahun untuk kita siapkan, dan sistem ini adalah sistem pertama yang dioperasi sendiri oleh Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sarawak. Bermakna sistem tu yang begitu dekat di hati semua warga JPPS lah, sebab semua benda yang kami orang belajar semua daripada loji tu lah. Okey. Jadi untuk operasi kita ada 2 komponen, iaitu Centralized Sewerage Treatment Plant, Centralized Sewage Treatment Plant CSTP, dan juga Sewer Network. Okey, rangkaian pipe pembentungannya. Okey, untuk loji, proses rawatan yang kita polah dan loji akan menghasilkan 2 item atau 2 hasil lah, iaitu liquid dan solid atau liquid dan sludge. Okey, untuk liquid ini adalah effluent, treated effluent yang telah dirawat mengikut standard yang dibenarkan. Jadi untuk loji itu kita mesti mencapai standard A EQA Sewage Regulation 2009. Jadi dalam gambar kita boleh lihat hasil akhir kita di takat lepas akhir kita sebelum kita alirkannya ke wetland dan seterusnya ke Sungai Sarawak lah. Okey. Selain daripada ya, kita memang menghantarlah sampel air kita tu ke accredited lab setiap minggu untuk kita semak kualitinya bagi tujuan pelaporan ke Department of Environment. Okey. Seterusnya kita boleh lihat kualiti air yang kita lepaskan atau hasilkannya dalam botol ya. Mungkin kita campur dengan air mineral, kita akan confuse. Ni sikit air mineral, ni sikit air yang lepas kita rawat. Tapi air itu boleh kita consume teruslah kerana itu adalah ke tahap standard yang untuk kita lepaskan ke sungai sekejap dulu. Okey. Okay, next adalah untuk solid. Itu adalah yang kita hasilkan, iaitu something like macam tanah yang pun materialnya macam tanah lah rupanya. Jadi kita pun kena memastikan yang kita mencapai standard yang dibenarkan, iaitu at a minimum of 20% dry solid content lah sebelumnya dilepaskan ke sungai, sebelumnya dilepaskan ke sanitary landfill. Okey, untuk disposal di sanitary landfill. Jadi gambar pada sebelah kiri adalah contoh solid yang kita hasilkan di loji. Okey. Baiklah, last untuk operasi adalah operation and maintenance of sewer network. Dalam operation and maintenance of sewer network tu kita memastikan pipe kita berfungsi dengan bagus, ada kumbahan yang melimpah yang boleh menyebabkan ketidakselesaan kepada orang ramai. Okey. Apakah pipe tersumbat tu kenanya tersumbat? Apa yang menyebabkannya tersumbat? Okey, selalunya kita jumpa kerana pembuangan sampah, pembuangan kain, botol dan segala barang yang kita boleh buang dalam mangkuk jamban kita ataupun daripada sinki kita. Tapi yang paling popular, I can say it is the biggest enemy of Jabatan Perkhidmatan Pembentungan lah, iaitu oil and grease. Sepatutnya oil and grease tu kita buangnya ke dalam sinki kita. Antara amalan baik yang kita boleh polah adalah kita buangnya ke dalam bekas, dalam botol kah, and then baru kita buangnya ke dalam tong sampah kita. Kerana bila kita buang oil and grease tu ke dalam sinki kita, minyak tu akan berkumpul, mengeras di dalam sewer dan akhirnya menyebabkan pipe kita ataupun sewer kita block. Dan bila akan blocknya akan berlaku melimpahlah air kotoran melalui penutup manhole dan akan menyebabkan ketidakselesaan, berbau, dan kita akan terpaksa kita akan turun, kita akan clearkan, correct dan buang. So this is the dirty job yang kita polah every day. Kita keep on, orang ramai keep on membuang oil and grease ke dalam kita pun sistem lah. Okay? Jadi persoalannya lagi,
sekiranya kita connected to the system, apakah kita tu adalah orang yang menyumbang ke arah pencemaran air atau kita yang melindunginya. Kerana tindakan kita yang walaupun nampak kecil, hanya buang aja minyak dalam sinki, bukan apa pun, tapi mungkin impactnya adalah besar ke atas alam sekitar kita lah. Okay? Next adalah untuk operasi loji Miri dan Sibu SSTP. Okay, loji tu beroperasi mula beroperasi pada 2011 dan 2012. Jika tadi matang septic sludge treatment plant kita ada pada tahun 2001 lah. Jadi next adalah Sibu and Miri. Loji ini dioperasi oleh operator kita di bawah sediaan kita jugalah. Dan loji itu adalah untuk memastikan penyelenggaraan berkala septic tank itu dapat dilaksanakan juga di Bandaraya Sibu dan di Bandar Sibu dan Bandaraya Miri lah. Okay. Dan ini adalah sedikit gambar perkongsian untuk Sibu Septic Sludge Treatment Plant. Kita ada sludge reception building di mana tanker yang akan hantar ke sludge reception building lah, tempatnya menerima sludge. Okay. And then seterusnya kita ada dewatering machine untuk mengolahnya jadi solid, and then SBR tank untuk kita rawatan air kita, dan seterusnya ke kolam kita lah. Okay. Next adalah untuk Miri Septic Sludge Treatment Plant. Okay, sama juga di Sibu tadi kita ada SRU, kita ada SBR, dan kita ada dewatering building juga lah. Okay. Next, ini adalah kira sistem ataupun infrastruktur yang baru yang kita ada di Bandaraya Miri ya. Di situ lah tempat office kami orang di Miri tu lah, di loji Miri Centralized Sewage Treatment Plant. Telah siap pada baru siap penghujung tahun 2020 Disember ya teh. Tapi yang belum beroperasi kerana kita menunggu rangkaian paip pementungan kita siap, yang dijangka akan siap pada September 2021 tu lah. So warga Miri, Nyanangga, banyak lubang-lubang yang ada di jeraya kita. That is the kita pun pembinaan rangkaian paip pembentung kita lah. Okay, so sekiranya paip pembentung tu siap, kita dijangka akan beroperasi lah loji kita tu mungkin pada penghujung tahun tu ataupun awal tahun depan lah. Okay, jangka aja. Okay, next adalah untuk senarai projek-projek pembentungan yang sedang dalam pembinaan dan akan dilaksanakan di Sarawak dalam masa terdekat, yang meliputi kawasan Kuching, Seri Aman, Sarike, Kapit, Limbang, Mukah dan juga Kota Samarahan lah. So banyak latest development yang akan kita laksanakan di Sarawak. Okey, seterusnya kita berada di section keempat, iaitu future. Di situ kita akan berbincang apakah future planning kita, apa perancangan masa depan dan apakah cabaran kita dalam kita nak mengimplement planning kita tadi. So, yang pertama sekali adalah pelaksanaan sistem pembentungan yang baru seperti yang telah dirancang dalam master plan di kawasan Kuching, Sibu, Miri, Bintulu, Kota Samarahan, Sarike dan Mukah. Then by 2030, we aim that we have a centralized sewage system for Kuching, Miri, Sibu, Bintulu and Kota Samarahan. So at least ada satu package plan yang akan beroperasi di setiap bandar dan bandaraya tu lah. Okay. Dan seterusnya kita monitor, enforce the operation of public sewage system to ensure that ia dapat meet the standard A lah, EQA Sewage Regulation 2009. And the last one adalah kita mau stop gap measure menggunakan septic sludge treatment plant tadi lah untuk kita meningkatkan efisiensi septic tank, kerana masih banyak kawasan di Sarawak menggunakan septic tank. Jadi kita untuk stopnya pun gap, kita bina septic sludge treatment plant di kawasan-kawasan ini untuk membolehkan schedule periodic discharging dapat dilaksanakan. So next kita akan bina di Betong, Sarike, Kapit dan juga Limbang lah. Okay, that is our future plan. Jadi matlamat atau objektif yang kita rancang di sini jelas sekali lah, yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur pembentungan yang lebih baik dalam mengumpul dan merawat air kumbahan. Itu adalah usaha kita untuk melindungi alam sekitar, terutama water source, daripada pencemaran air kumbahan, supaya air yang keluar ke environment kita adalah air yang mencapai standard A sewage regulation sajalah. Okey, baiklah, setelah kita merancang tentulah ada cabaran yang kita akan hadapilah. Jadi untuk
pementongan. Antara cabaran yang kita akan hadapi adalah dalam menyediakan perkhidmatan pementongan di seluruh Sarawak tu adalah tahap keperluan yang berbeza-beza mengikut kawasan. Sebagai contohnya di kawasan luar bandar, pementongan adalah berkaitan dengan sanitation, iaitu menyediakan sistem yang selamat dan bersih. Tapi bagi small settlement, pementongan adalah keperluan kesihatan awam. Manakala bagi kawasan bandar pula, kita membincangkan perkhidmatan pementongan tu sebagai salah satu cara untuk melindungi alam sekitar kita. Jadi tahap yang berbeza-beza tu harus kita fahami dan harus kita ingat dalam merancang dan merangka infrastruktur yang bersesuaian mengikut keperluan kawasan tersebutlah. Okey. Yang kedua adalah financial sustainability. Pertama adalah berkaitan dengan capital intensive development cost. Kos untuk pembangunan satu-satu projek perkhidmatan satu-satu projek pementongan adalah sangat tinggi, memakan beratus juta lah untuk satu-satu projek. Okey. Jadi dan kosnya bukan berhenti di siaja. Nya akan bersambung lagi dengan ever increasing of operation cost. Kerana operasi loji kita juga memerlukan kos yang tinggi. Kita perlu menyelenggara untuk memastikan equipment kita, untuk memastikan loji kita berfungsi dengan efisien dalam usaha untuk menghasilkan kualiti air yang baik. So penyelenggaraan tu yang memerlukan kos juga yang sentiasa meningkat, electricity, consumable kita. So memang sentiasa akan meningkat sepanjang tahun lah. Okay. Next, untuk research and development, bidang pementongan tu punya macam bidang lain juga lah yang sentiasa berkembang, especially dalam yang saya mau sentuh pada pagi ini adalah berkaitan dengan treatment prosesnya lah. Macam constructionnya pun yang sentiasa berkembang. Tapi kita lihat fokus kepada treatment proses kerana dalam treatment proses bioeffluent, air yang kita hasilkan yang tadi sebenarnya kita boleh recycle again. Kita boleh pakai untuk non-potable. Macam di loji kami orang, air di-recycle dan air ya digunakan untuk proses mencuci kotoran dalam plant. Dia bukan untuk kegunaan minuman lah, hanya untuk mencuci saja. Dan seterusnya biosolid. Biosolid tu adalah nutrient recovery di mananya boleh di further proses untuk dijadikan fertilizer, untuk jadikan baja penggunaan kita lah. And then seterusnya adalah untuk biogas atau bioenergy. Dalam loji tu pun yang boleh menghasilkan electricity. Macam I think di West Malaysia kita dah ada loji yang menghasilkan electricity untuk kegunaan dalam loji sendiri. And then di overseas ada certain kawasan whereby adanya memproses electricity tu untuk kegunaan di kawasan kampung atau perumahan di sekitar setidaknya. Okay? So ini adalah cabaran kita pada masa hadapan di mana kita hendak memastikan yang kita sentiasa catch up atau mengikuti perkembangan teknologi baru atau lebih canggih, bukan sahaja dari segi aplikasinya lah, tapi dari segi penyelenggaraannya juga atau maintenance jangka panjangnya, okay? On how dapat kita handle that kind of system di dalam negeri kita lah, dengan capability dan skills yang kita ada pada hari itu. Okay? Dan seterusnya adalah public awareness. Kita used to septic tank. Kita fikir septic tank dah cukup dah. Melibatkan kos, menyebabkan kos kepada kita. Jadi kita perlukan awareness program macam apa yang kita ada pada hari itu lah, public relation exercise, untuk kita change the mindset, untuk gain public support supaya rakyat menyokong kita dalam pembinaan sistem-sistem pementongan yang baru tu. Okay? Okay, I think kita dah sampai ke pengakhiran perkongsian kita. Jadi apa yang kita boleh simpulkan adalah perkhidmatan pementongan yang kita ada pada hari itu adalah masih di peringkat penyediaan infrastruktur pementongan yang lebih sempurna lah, yang dapat mengurangkan impak pencemaran air kumbahan tu ke atas sumber air kita. Okay? Dan juga we develop a financially and environmentally sustainable system for the whole of Sarawak. Okay? Okay, gambar pada slide ya menunjukkan kanak-kanak bermain lah di tepi. Actually itu adalah air daripada effluent plant kami on di Kuching. We dah warn setidaknya, we warn them jangan bermain dekat air, tapi mungkin setidaknya rasa air yang nampak bersih, yang macam nampak kedah air terjun. Jadi they use it untuk, mungkin kita takut
kerana air tu bukan untuk tujuan minum, tapi mungkin keadaan air bersih daripada air yang ada daknya nangga di parit, air yang ada di dalam sungai. So daknya happily main di sialah. Okey. Okey, saya rasa itu saja. Sekian daripada saya pada hari ini. Saya harap sesi itu dapat memberi sedikit manfaat dan pengetahuan kepada semua hadirin berkaitan dengan perkhidmatan pembentungan di Sarawak lah. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Anastasia di atas perkongsian pada hari ini. Di sini kami dapat menyimpulkan Jabatan Perkhidmatan Pembentungan memainkan peranan yang penting untuk menyediakan sistem pembentungan bersepadu yang berkesan kepada seluruh masyarakat di negeri Sarawak. Menyediakan kemudahan rawatan kumbahan setempat yang berkesan dan memastikan sistem kumbahan persendirian dikawal dan dipantau. Mereka juga memperbaiki keberkesanan rawatan kumbahan melalui penyelidikan dan pembangunan. Okey, di sini kita juga dapat menyimpulkan bahawa peranan jabatan ini ada berkaitan dengan SDG goal kita yang ke-6 iaitu Clean Water and Sanitation dan juga SDG goal yang ke-11 iaitu Sustainable Cities dan Communities. Okey, sekian saja dari Bicara Sarawak Lestari untuk slot pada kali ini. Kita bertemu lagi di slot yang akan datang. Sila like, subscribe dan share Pustaka Channel Pustaka Negeri Sarawak.